Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan go through untuk tajuk terakhir, tajuk ketiga kita, iaitu nombor kompleks bagi kursus Matematik Teknologi UMT 1112. So untuk tajuk ini kita akan tengok dua subtopik sahaja, iaitu mengenal pasti nombor kompleks dan melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Dua subtopik sahaja. Okey, untuk tajuk ni kita ada dua PB, iaitu kuis dan ujian. So semua yang kita belajar dalam tajuk ni akan masuk dalam soalan PB lah. Alright. So untuk yang pertama, subtopik yang pertama iaitu mengenal pasti nombor kompleks. Okey. Nombor kompleks ni simbolnya adalah Z. Okey, simbolnya adalah Z. Terpulanglah kalau dalam soalan tu tulis Z besar, Z kecil. Okey, sama Z. Z itu adalah nombor kompleks ini simbol bagi nombor kompleks. Okey, nombor kompleks tu apa? Nombor kompleks itu adalah gabungan nombor nyata dan nombor khayalan. Macam mana nak kenal? Macam mana nak kenal? Dia ada beza dia. Okey, nombor nyata ni nombor biasa, nombor bulat. Okey, yang mana terdiri daripada nombor positif, pecahan dan perpuluhan. Positif, negatif, pecahan dan perpuluhan. Okey, ini nombor nyata. A ni adalah simbol bagi nombor nyata. Nombor khayalan, okey, senang sahaja nak cam nombor khayalan. Nombor khayalan ni bila mana dalam soalan itu ataupun dalam dia bagi teks nombor tu kan. Dia bagi dalam tu ada huruf I. Okey, huruf I macam ni, BI ni. I itu adalah unit khayalan. Okey, unit khayalan. Bila ada huruf I dalam nombor, okey, itu kita panggil nombor khayalan. B itu adalah simbol bagi nombor. Nombor tu mungkin positif, negatif, pecahan atau perpuluhan. Okey, apa sebenarnya unit khayalan ni? I itu sebenarnya adalah kalau dalam bentuk nombor biasa square root negatif 1, yang mana kita simbolkan sebagai I. Sebab kita nak permudahkan penulisan matematik tu. Kita nak hilangkan tanda square root, kita nak hilangkan tanda negatif. Maka kita simbolkan sebagai huruf I. Jadilah dia nombor khayalan. Okey, kita tengok contoh. Kat sini, ini adalah bentuk arm dia lah. Bentuk arm bagi nombor kompleks. Z simbol dia, simbol nombor kompleks. A ni adalah nombor nyata. BI ni adalah nombor khayalan. Okey. Contoh 1 dibagi 2 tambah 3I. 2 tambah 3I. 2 ini adalah nombor nyata. Okey. 3I ini dah ada huruf I kat situ. 3I adalah nombor khayalan. Okey, kalau contoh yang kedua, 4 tolak I. Tadi dalam ini adalah tambah. Kat atas ni tulis tambah. Ini kita panggil dia bentuk arm. Tak semestinya operasi dia tambah. Tapi dalam bentuk arm, dia bagi yang secara umumnya adalah operasi tambah lah. Nanti depends pada soalan. Operasi itu nak letak tambah ataupun tolak. Okey, contoh 2 ni dia bagi 4 tolak I. 4 ini adalah nombor nyata. Negatif I ni adalah nombor khayalan. Sebenarnya kalau kita tulis dalam bentuk ada nombor kat depan tu adalah negatif 1I. Tapi biasanya dalam penulisan matematik kita tak tulis 1 tu. Okey, kita tulis negatif I saja. Okey, negatif I ni kalau kita tulis dalam bentuk square root tu, dia akan jadi macam ni sebenarnya. Negatif I dia akan jadi negatif
negatif 1 square root negatif 1. Ini yang ini yang I-nya. Ini adalah I-nya. Kalau 3I tadi kita tulis dalam bentuk square root, dia akan jadi 3 square root negatif 1. Kita tak nak tulis dalam bentuk square root negatif tu, kita buat simbol huruf sebenarnya. Okey, contoh 3. Negatif 10 tambah 6I. Negatif 10 adalah nombor nyata. 6I tu nombor hayalan. Nombor hayalan. Kalau kita tulis balik dalam bentuk square root, dia akan jadi macam ni lah. Okey. Contoh 4 ni bentuk pecahan. Contoh 4 bentuk pecahan yang mana 1/2 tambah 3/4I. 1/2 adalah nombor nyata. Okey. Nombor hayalan dia adalah 3/4I. Kat sini dia ada typing error. Dia tak tulis 3/4I tu. Okey, 3/4I adalah nombor hayalan. Okey, contoh 5. Contoh 5 dibagi 9I sahaja. Okey, 9I sahaja. Kalau ikut bentuk dia kena ada A tambah BI. Kat sini dibagi 9I sahaja. So kat sini nombor nyatanya adalah kosong sebab tak ada. Ke depan tak ada kan? So adalah kosong. 9I itu adalah nombor hayalan. Alright, nombor 2. Ini saya dah terangkan tadi kat atas. I itu adalah unit hayalan. Okey, yang mana square root negatif 1 itu adalah sebenarnya I. Okey, so kena ingatlah bila I kita kuasa 2 kan, dia sebenarnya adalah negatif 1 saja. Ini awak kena hafal lah supaya nanti memudahkan pengiraan di part-part seterusnya kan. Okey, alright, kita tengok praktis sendiri. Praktis sendiri ni saya hanya akan terangkan 2-3 soalan saja. Okey, soalan yang selebihnya nanti boleh cuba selesaikan. Alright, soalan 1. Soalan 1 ni selesai kebersamaan kuadratik yang berikut. Apa yang soalan ni nak sebenarnya? Dibagi contoh contoh 1, x kuasa 2 sama dengan 9, x kuasa 2 sama dengan negatif 9. Okey, yang ini dibagi nombor kuasa 2 sempurna sebenarnya. Apa itu nombor kuasa 2 sempurna? Nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor yang bila kita square rootkan dia, kita akan dapat nombor bulat. Tak ada perpuluhan, tak ada pecahan. Contoh kalau 9 ni. 9 ni sebenarnya kalau kita square rootkan dia, kita akan dapat 3. Okey, nombor kuasa 2 ni sebenarnya kalau kita boleh hafal, dia macam ni lah. Nombor yang kita kuasa 2 kan. Okey, ni 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36, so on lah. Okey, itu sebenarnya nombor-nombor yang mudah diselesaikan. Okey, yang ni x kuasa 2 sama 9, kita square root kan, kita dapat 3 Okey, kalau soalan tu negatif 9, negatif 9, kita square root kan juga negatif 9. Kita nak, sebab kita nak x sahaja. Bila kita nak x, kuasa 2 ni kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi square root lah. Okey, kuasa 2, kuasa 2 bila kita pindah, kita akan square root. Okey, itu algebra. Alright, dalam soalan ni ada negatif. Sebenarnya kalau secara penulisan yang penuh, okey, secara penulisan yang penuh, saya tunjuk sikit macam mana tiba-tiba boleh ada I tu. Macam mana boleh ada I? Sekejap. Okey, dia sebenarnya macam ni. Negatif 9 tu adalah 9 darab negatif 1. Okey. Kemudian kita square rootkan 9. Kita keluarkan, kita asingkan dia. Ni square root 9 ni sebenarnya 3. Sama macam sebelah ni, 3. Ataupun tekan je kalkulator akan dapat 3. Yang square root negatif 1 ini, kan tadi kita dah tanamkan dekat kepala kita, dah ingat. Kita dah set kat kepala kita, square root negatif 1 adalah I. Sebab kita nak permudahkan penulisan matematik. Kita tak nak tulis dalam bentuk yang panjang, ada tanda square root, ada tanda negatif. Okey, so jawapannya
3i. Dekat sini yang terbitnya I tu. Okey, sama juga macam contoh 2. Contoh 2, 144 ni, okey, X kuasa 2 sama dengan 144. Kita nak X sahaja. Kena ingat, square root bila kita pindah sebelah kanan, pindah je menyeberang sama dengan, kita akan ubah dia punya operasi jadi square root. So, tekan kalkulator square root 144 akan dapat 12. Tapi kalau soalan tu ada negatif, kita tetap kena square root kan, sebab kuasa pindah seberang sama dengan, kita akan dapat square root kan. Okay. Dia sebenarnya kalau secara penulisannya, kita akan dapat macam ni lah. 144 darab negatif 1. Yang I tu nanti di sini. Bahagian ini yang akan jadi I. 144 ni 12. Ini akan jadi I. Sebab tu dapat 12I. Okay, kita cubalah buat soalan. Pilih soalan satu soalan. Saya ambil yang 36 lah. Soalan C saya pilih. Saya pilih soalan C. Okay, X kuasa 2 sama dengan 36. X kuasa 2 sama dengan 36. Saya nak X saja. So, saya square rootkan 36. Tekan kalkulator akan dapat 6. Okay. Tapi kalau soalan tu ada negatif, tetap saya kena square rootkan. Sebab saya nak X saja. Saya tak nak yang kuasa 2 ni. Bila kita seberang sama dengan, kita akan dapat square root So, square root negatif 36. Okay. Ataupun kita nak tambah sikit step dekat sini supaya lebih faham. 36 darab negatif 1. Okay, kena ingatlah negatif 1 nanti yang ini akan jadi I. 36, square root 36 akan dapat 6. Yang ini akan dapat I. Okay, satu lagi soalan. Saya akan ambil soalan E. Soalan E saya akan tolong jawabkan. Okay, X kuasa 2 sama dengan 1. X kuasa 2 sama dengan 1. Kita nak X saja. Kuasa 2 pindahkan. Pindahkan akan jadi square root 1. Tekan kalkulator square root 1 tetap akan dapat 1. Okay, kalau soalan tu X kuasa 2 sama dengan negatif 1. Square root kan juga negatif 1. Negatif 1 tu adalah bersamaan dengan I. Macam tu. So, soalan selebihnya tu dia tolong selesaikan Okay, soalan 2. Soalan 2 yang ini dia bagi dalam bentuk I, dalam bentuk nombor hayalan. Kita kena convert kepada nombor penulisan biasa yang mana ada square root dengan tanda negatif lah. Okay, contoh soalan yang I ni. I ni kita kena faham lah dia. I ni kita dah set kepada tadi. I adalah bersamaan dengan square root negatif 1. Sebab tu dah jawapan dia akan dapat square root negatif 1. Kalau 2I ni, macam mana dia boleh dapat 4, negatif 4? Okay, dia sebenarnya 2 ni, dia kuasa 2 kan? Okay, kuasa 2 kan? Dan I ini adalah square root negatif 1. 2 kuasa 2 akan dapat 4. Negatif 1 dalam 4, square root negatif 4. Okay, 3I. 3I kita kuasakan 3 tu. Kita kuasakan 3, kita akan dapat 9. I ni negatif. Kita letak je negatif. Okay, 4I. 4I kita kuasakan 4 akan dapat 16. I ni negatif. Okay. Right, rasanya boleh faham kan? Mudah saja. Nanti cuba buat soalan selebihnya ni. Okey. Nombor 3 pun sama macam soalan 1 tadi. Kita kena convert kepada nombor hayalan. Yang mana dalam nombor hayalan tu mesti ada I lah. Cumanya nanti saya nak pesan kat sini soalan G dengan H ni tak perlu jawab sebab dia typing error ni. Okey, ni tak perlu jawab. H pun tak perlu jawab. Saya akan tunjukkan satu contoh lah untuk rujukan. So, saya akan pilih soalan A. Okay. Square root negatif 256. Okay.
Square root negatif 256. Kita buat macam ni supaya lebih faham. Kita pecahkan dia. Okey, supaya kita nampak pergerakan I tu kat mana dia terbit. Okey, kemudian 256 dengan square root negatif 1. Okey, 256 ni kita boleh tekan kalkulator lah. Apa jawapan dia? 16. Square root negatif 1 ni I. Okey, so notekan kat atas ni square root negatif 1 adalah bersamaan dengan I. Okey, boleh buat Saya harap boleh, tak ada masalah. Boleh selesaikan. Yang mana tak faham, boleh PM saya. Alright, itu saja untuk PDR kita hari ini. Kita sambung next day. Thank you.